Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhdhaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya arhamar rahimin. Sidang jamaah muslimin muslimat, tuan pengurusi surau, tuan imam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita dengan merujuk kepada kitab tulisan dan juga khulasah daripada Imam Ibn Qayyim Al-Asqalani, yang merupakan kumpulan hadis dan juga catatan tausiah para sahabat, termasuklah Khulafaur Rasyidin, yang boleh kita pegang dan kita ikuti. Sekali lagi lah merujuk pada kitab ni. Kebetulan saya kitab ni ada tapi saya tak bawa, saya ambil gambar dan saya hantar pada Tuan Haji Zakaria dan juga Prof Abdul Razak yang kita nak bicarakan pada malam ini. InsyaAllah kalau boleh Tuan Haji Zakaria boleh kongsi terus dengan rakan-rakan dalam grup WhatsApp surau itu. Paling kurang bila kita ada teksnya lebih lekat di hati kita lah, kita belajar ni ya. Sebab Nabi kata dia maratibnya ada 4 kan, kun mualliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Dari segi menuntut ilmu ni, pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh mengajar, maknanya orang yang ada ilmu sikit sebanyak tu mengajarlah semampu mungkin. Balighu anni walau ayah. Yang kedua, tak boleh mengajar, belajar muta'alliman. Belajar ni maknanya dia mentelaah betul lah, ada kitabnya ya, boleh pegang. Tapi kalau tak boleh juga, kebanyakan kita ni nombor 3 lah, mustami'an. Dengar pun tak apalah, paling kurang boleh masuk dalam hati kita lah. Yang keempat kata Nabi, muhibban, orang yang cinta pada majlis ilmu. Jadi dalam tausiah ini, sukalah pada malam ini saya mengambil satu tausiah ataupun wasiat, pesanan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan, khalifah daripada Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yang memberikan pesanan kita tentang tanda-tanda dan bagaimana nak menjadi dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sebab takwa ini sangat penting. Selalu kita sebut dari segi Islam kita ini ada beberapa maratib. Yang paling rendahnya itu Islam. Lepas tu kita ada iman. Lepas tu ada ihsan. Ihsan ni diterjemahkan oleh Rasulullah bila ditanya oleh Jibril alaihissalam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah macam kamu nampak Allah. Kalau kamu tidak nampak Allah, dan memang kamu tidak mungkin nampak Allah, ingatlah sesungguhnya Allah sentiasa melihat setiap tindak tanduk dan perbuatan kamu. Disebutkan kalau kamu bertiga, Allah yang keempat. Kalau kamu berempat, Allah yang kelima, yang sentiasa melihat amalan, perbuatan, malah niat dalam hati kita. Yang kemuncak daripada itu
ialah taqwa. Jadi kita ni nak jaga taqwa kita ni, dan kita diingatkan, sering kali diingatkan. Setiap hari Jumaat, rukun khutbah, khatib mesti baca dan wasiatkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Malah khatib juga berpesan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu sekalian dan juga kepada diri aku supaya bertakwa kepada Allah. Para ulama mentafsirkan takwa dengan dua kalimah ya, muslimin muslimat. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Al-khauf itu artinya takut, takut kepada Allah, takut azab Allah, takut balasan neraka Allah. Takut kalau kita ini dalam hidup kita ini banyak dosa dan mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Itu yang kita takutkan. Tetapi takut kepada Allah bukan macam kita takut kepada makhluk, macam kita takut kepada binatang buas. Yang barang pasti kalau jumpa harimau, singa, badak apa semua, ular, jengking, kala dia akan menyakitkan kita. Takut kepada Allah datang seiring dengan ar-raja, mengharapkan Allah. Apa yang kita harapkan daripada Allah, tuan-tuan, macam tuan imam baca tadi, doa yang sangat menyentuh hati kita. Harap kita rahmat Allah, rahim Allah, kasih sayang Allah, maghfirah, keampunan. Kita ni ada dosa selaku manusia biasa yang bukan maksum, ada dosa. Yang sering kita bacakan doa daripada Al-Quran itu, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami telah dengar satu seruan supaya kami beriman kepada Tuhan kamu, maka kami beriman. Lepas tu kita minta apa? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Zambun itu dosa. Apatah kalau dosa besar. Yang keduanya sayyiatina, dosa-dosa kecil. Sayyiat ni kadang-kadang kita tak sedar. Para ulama menterjemahkan sayyiat ini ibaratkan beginilah tuan-tuan. Air ni kalau bersih kita boleh terus minum. Tapi sayyiat ini ibaratkan adanya semut-semut dan sampah yang sikit-sikit dalam air. Bila kita nak semut, nak minum, sangkut-sangkut kita nak minum tadi. Demikian sayyiat. Kalau tidak dibersihkan, walaupun tidak memudaratkan, akan melambatkan kita menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, jadi al-khauf ar-raja. Jangan putus harap pada Allah, harapan pada Allah. Daripada kita mula lahir, bermula daripada kita balik, aqil balik, taklif, setiap perbuatan kita ini dipertanggungjawabkan. Kalau silap, segera ampun, minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sekali lagi, orang yang bertakwa, bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Tuhanmu. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, di mana disediakan pada kamu jannatin, syurga, arduhas samawati wal ard, luasnya 7 petala langit, 7 petala bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab tu nama masjid ni pun Masjid Al-Muttaqin. Surau ni nama surau apa kita ni? Surau Surau
wangsa melawati. Tak ada muttaqin ke, husna ke. Kalau di wilayah tu, setengah wilayah masjid dia ambil nama sahabat. Masjid Bilal Ibn Rabah. Malam tadi kebetulan saya di Masjid Zaid Ibn Harithah, masjid tepi jalan tu, jalan Gombak tu. Masjid Usamah. Jadi muttaqin begitu. Dan Allah Ta'ala muslimun muslimat janjikan pada kita takwa ni dengan ganjaran yang cukup hebat. Motivate kita ni. Bila kamu mati nanti, bahawa kematian itu bukan pengakhiran, akan ada yaumul ba'thi, yaumul qiyamah, akan ada mahsyar, penghujungnya itu yang katakan menuju syurga Allah. Akan ada syurga maupun neraka. Dan tidak ada kalau setengah yang menyatakan ma bainal manzilatain, neither paradise nor hellfire. Tak ada. Ada kata, ya Allah, kalau aku dosa banyak sangat ni, tak masuk syurga pun tak apalah, paling kurang jangan masukkan aku dalam neraka. Tak ada. Dua pilihan saja, bainal manzilatain, tak ke syurga, maaf saja, kalau tidak ke neraka, ke syurga lah kita. Dan kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam muqaddimah tadi saya ambil daripada surah An-Naba. Saya percaya imam selalu baca ni. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka sering bersoal jawab, bertanya-tanya tentang perkhabaran yang besar yang mereka sering bertelingkah. Ada yang kata ada yang kata tak ada, tapi kita kena yakin ada yaumul ba'thi. Itu panjang ceritanya, tapi pada bahagian kedua Allah Ta'ala janjikan pada kita, orang yang bertakwa ni apa tuan-tuan muslimin muslimat? Innalil muttaqina mafaza. Orang bertakwa beroleh kejayaan. Kejayaan di akhirat secara total ialah syurga. Kalau kejayaan di dunia ini sangat subjektif kan. Ni kalau orang tanya berjaya apa, how do you define success in the world? Orang selalu bandingkan kejayaan ini dengan kejayaan pencapaian materialisme dan benda-benda yang zahir. Orang sebutkan kejayaan itu orang yang kerjayanya kemuncaknya jadi ketua jabatan, orang yang wangnya banyak, orang yang kalau yang nampaknya rumahnya besar, banglo kan, duduk banglo, tapi akhirnya tuan-tuan kena ingat, penghujung pada banglo itu kita masuk lubang. Sebab itu kena ulang tu, banglo, lubang, nak ngerti kat mana tu, banglo, bang. Duduk atas banglo, akhirnya kita masuk lubang kubur. Tu hak tanah kekal kita, hak milik kekal kita. Berapa kaki tuan? 4 kali 7. Itulah. Itu ukuran dunia. Tapi ukuran akhirat, kejayaan syurga yang digambarkan oleh Allah, hadaiqa wa anaba, kebun-kebun dan juga anggur, kebun anggur. Sebab orang Arab ni antara buah-buahan yang sangat digemari ialah anggur. Kita kat Malaysia ni macam-macam buah lah, pisangnya, duriannya, rambutannya, tak ada nak sebut satu-satu. Tapi kamu nanti akan ada kebun. Petik sajalah. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Ada bidadari yang sebaya usianya, muda remaja, yang tidak dimakan usia tua dan senja. Kita ni tuan-tuan kat dunia ni,
daripada kanak-kanak masuk remaja, fitrah kita ni akan dimamah usia. Bila kita masuk 40-an masih tegar, tapi masuk 50 badan pun makin letih, masuk 60 ni sudah tak berupaya macam masa kita muda-muda dulu. Sebab itu Nabi kata, tuan-tuan, asyabab, tua ni ada kecenderungan jadi baik. Tapi zaman pancaroba itu ialah ketika asyabab, remaja, adolescents and teenagers, yang disebut oleh ahli psikologi. Dia kata adolescence time is a storm and stress time and the time of anti-establishment. Masa muda ni dia tegang, dia mencari identiti kendiri, dan anak-anak muda ini dia menentang apa saja yang established dalam masyarakat. Apa yang orang tua tak suka, itulah dibuat di budak-budak remaja. Kadang-kadang banyak nafsu. Bawa kereta, kalau orang tua ni selalu bawa kereta, sopan lah. Tapi budak-budak muda, cocok-cocoknya, berlombanya, laga-laganya, kan? Anak muda. Sebab tu Nabi kata, ketika kamu muda ini, sampai Nabi kata, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, para pria yang dibesarkan dalam suasana beribadat kepada Allah Ta'ala, anak-anak muda. Jadi dalam syurga, kawaiba atraba, akan menghiasi kita. Malah Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Insan, iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Akan ada nanti budak-budak suruhan kamu, wildanun mukhalladun, budak-budak suruhan ni, lelaki perempuan, bila kamu melihat mereka, ibaratkan permata yang bertaburan ramai di hadapan kamu. Khudrun wa istabrakun, pakai baju kehijau-hijauan, wasarru asawira min fiddah, pakai pula barang-barang kemas, emas dan perak. Itu digambarkan kepada kita. Tetapi juga termasuklah juga skaksan dihaqa, air yang penuh dengan gelas yang penuh dengan air yang pelbagai. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba, dalam syurga tak dengar, tak akan ada bicara yang lara, tidak akan ada pembohongan. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Muslimin muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Uthman berpesan pada kita 5 tanda orang-orang yang bertakwa. Tuan Haji Zakaria ada? Tuan Haji Zakaria mana? Haji Zakaria ada je? Dapat Haji Zakaria, Haji Razak tu. Tapi saya upload pada Prof juga yang teks tu. Bolehlah kongsi dengan kawan-kawan lain. Kata Sayyidina Uthman, khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul faraja wal lisan. Wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wa bala. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanaba dzalik wa la yamla'u batnuhu minal halal khaufan min an yukhalitahu haramun wa an yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Ada 5 tanda kepada Sayyidina Uthman, dan mudah-mudahan kita menelaah dan kita insya-Allah kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata Sayyidina Uthman, orang yang sentiasa mendampingi dan bersahabat dengan para ulama. Mendekati para ulama, belajar daripada orang-orang alim,
orang alim, tetapi juga disebutkan oleh Sayyidina Osman, man yuslihaddin, bukan setakat alim tetapi orang yang salih. Wa yahfazul farja wal lisan, berdamping dengan orang soleh, maka mereka mampu menjaga kehormatan, kemaluan dan juga menjaga lidah. Kita dituntut supaya mendampingi para ulama. Kalau ada ustaz-ustaz, eloklah berkawan, bertanya pada ustaz-ustaz. Dan sekarang ni ramai ustaz-ustaz yang ada wibawa. Malah sebenarnya Islam ini, ia yang pergi memang pergi, tapi kena ada pelapis. Yang pergi ni kita bimbang, ulama yang pergi tidak ada pengganti kelompok jahil memimpin masyarakat. Ini yang Nabi bagi amaran pada kita, innallaha la yantazi'ul ilma bintiza'il ilmi, walakin Allah yantazi'ul ilma bintiza'il ulama. Fa idzan taza'u fa akhazan nasu ru'usan juhala'an fasu'ilu fa aftau fadallu wa adallu. Nabi bagi amaran, tuan-tuan. Nabi kata Allah akan mengambil ilmu kita ini, bukan ilmu itu hilang begitu saja. Ilmu tidak akan hilang, kecuali hilangnya ilmu ini, pupusnya ilmu ini dengan hilang dan matinya para ulama. Bila ulama mati, maka manusia, kata Rasulullah, mengambil orang-orang yang jahil sebagai ketua. Jahil jadi ketua, apabila ditanya mereka memberikan fatwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dallu fa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Wal iyaz billahi min zalik. Sebab itu tuan-tuan, jadi ketua ni kena ada prasyarat. Yang pertama, to become a leader, it is a gift. Bukan semua orang boleh jadi ketua. Saya sebut di beberapa tempat, macam sahabat Rasulullah Abu Zar Al-Ghifari, dia orang baik, orang sufi. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah selalu banyak bagi jawatan dan jabatan penting pada sahabat-sahabat lain, kenapa tidak juga bagi pada saya? Kata Rasulullah, wahai Abu Zar, kamu tidak layak menjadi ketua. Kamu ini boleh menjadi orang yang wara', orang yang saleh, sebab nak jadi ketua ini dalam setengah keadaan orang yang terlampau baik tak boleh. Ia kena decisive, kena buat ketetapan. Kadang-kadang keputusan itu barangkali menghiris hati setengah orang, tetapi untuk maslahah masyarakat, maka dia kena ambil tindakan. Nak jadi ketua, tuan-tuan, Nabi, Allah maaf saya, Al-Quran sebut ada dua prasyarat. Physically fit, intellectually knowledgeable. Ini kisahnya cerita Talut tu. Wa idh qala lahum nabiyyuhum qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Apabila Nabi berkata, Allah Ta'ala lantik Talut jadi ketua perang masa tu. Talut Jalut tu kan, zaman Nabi Daud alaihissalam. Umatnya membantah, anna yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mana mungkin jadi ketua kami, dia bukan orang kaya. Zaman dulu, tuan-tuan, nak jadi ketua kena kaya dulu, boleh beli undi, ya. Lam yu'ta sa'atan minal mal. Tapi Allah, Nabi kata, innallaha astafa, Allah pilih. Pasal apa? Talut ni ada dua kelebihan, zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ilmunya luas, badannya sehat. Betul, tuan-tuan ya. Penat jadi ketua ni.
nak fikir rakyat dan sebagainya lah. Jadi ulama begitu tuan-tuan ya. Jadi bersahabat. Walau bagaimanapun muslimin muslimat, Allah Ta'ala berpesan pada kita lantik pelapis. Alhamdulillah sekarang dalam apa negara kita ni ramai ustaz-ustaz yang baru ni. Yang tak boleh saya sebut seorang-seorang lah, yang memang yang sangat berilmu. Dan kena cari guru yang berilmu, yang ada otoriti, jangan berguru sembarangan. Macam baru ni kan kes apa Sitah Noh ke apa nama budak perempuan tu. Masuk Facebook, masuk YouTube, kata dia dah masuk syurga, dah masuk neraka, dan jumpa dengan Tuhan. Hak bodoh dia satu lah. Yang pengikut bodoh ramai ni. Ramai pengikutnya. Dan tak boleh dibiarkan. Mujurnya. Alhamdulillah, Jais ambil tindakan cepat, panggil dia ni dan tanya betul-betul latar ni. Sebab itu nak berguru ni, tengok latar dia belajar di mana. Dia kena paling kurang bertalaqi kitab-kitab tertentu. Ada asas agama yang kukuh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kelompok muda, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah ada dalam satu perkampungan sekelompok yang keluar daripada kampungnya, liyatafaqahu fid din, untuk tafakuh agama, belajar agama. Wa liyunziru qaumahum, lepas belajar tu dia kena balik bagi peringatan kepada kaumnya. Maknanya tugas ilmuwan ini dia kena mengingatkan masyarakat. Dia tak boleh simpan ilmu sendirian sahaja. Alhamdulillah ramai ilmuwan yang turun dalam masyarakat. Jadi rumusan yang pertama, saya nak semua kata, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Nabi pun katakan pada kita, sahabat ni nak tengok orang, tengok siapa kawan dia. Kalau berkawan dengan orang baik, macam kata Rasulullah SAW, sabda baginda, macam kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kita tak beli minyak wangi pun, semerbaknya sedap gitu. Nak datang surau, datang masjid ni, eloknya pakai minyak wangi sikit. Lebih baik kalau tuan-tuan ada duit lebih, beli minyak wangi tu hak RM500 sebotol tu, taruh dekat muka pintu tu. Orang masuk, spray. Pahala banyak tuan-tuan. Janganlah beli minyak RM5 sebotol tu. Atau India tu pening kepala orang. Saya selalu buat bandingkan kalau tuan-tuan pergi ke semayang kat surau KLCC tu kan, kat bawah tu. Besar suraunya. Saya percaya semua tuan-tuan pernah pergi ni kan. Depan ada satu kedai minyak wangi. Masya Allah. Lalu sedap dia. Allah sedapnya. Nak beli juga. Tengok besar kecil, botol besar ni. Tengok sedap je, angkat 500, letak balik. Sedap 500, letak balik. Dia main mikir RM500 sebotol tuan-tuan. Tapi memang berbaloi lah. Saya kata ni sebab di surau saya ada hamba Allah, dia beli minyak wangi yang baik, letak pintu masuk. Sambil-sambil spray sanitizer tu, spray. Tapi sekejap je, sedapnya sekejap je kering. Jadi tuan-tuan nak buat pahala ni tu, perawat eloklah. Dan Nabi kata, kalau berkawan dengan orang jahat, macam berkawan dengan tukang besi. Walaupun dia tak bakar besi, panas pun kena pada kita. Kalau bahasa mudah kita ni tuan-tuan, otai ni, adalah kita kata geng surau, geng masjid. InsyaAllah. Seronok tuan-tuan. Kita tak boleh duduk seorang tuan-tuan. Tuan-tuan bayar PKP baru ni. Separuh gila tuan-tuan kena kurung. Tak boleh keluar. Masa tu nak mengetir, nak jumpa geng-geng kita ni. Dan dalam sirah tuan-tuan, kata Nabi Rasulullah SAW, walaupun Nabi ada Khadijah, tuan-tuan kena ingat Nabi ada Khadijah sebagai pendampingnya, isteri, sahabat, penasihat. Tapi Rasulullah ada Abu Bakar, tempat mencurah rasa, berkongsi rahsia
malah berjihad. Dan Allah Ta'ala gambarkan, Nabi sampai pada peringkat nak hijrah ke Madinah pun, Nabi pilih Abu Bakar. Umar sendiri, Ali sendiri, Abdul Rahman ibn Auf sendiri. Tapi Nabi pilih Abu Bakar untuk menemani baginda, dan digambarkan oleh Allah dalam surah At-Taubah itu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolong Muhammad untuk menegakkan Islam ini, Allah menolong Muhammad. Apabila mereka berdua, akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini izhuma, berdua mereka bersembunyi di dalam gua, iaitulah gua apa? Gua Thur, di mana Muhammad membisikkan pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan berduka cita kerana Allah bersama-sama kita. Nabi kena ada sahabat. Jadi kita ni, rakan-rakan sekalian, kena ada sahabat. Kawan ramailah, tapi yang dekat kita, yang faham kita, yang boleh kita minta tolong masa senang, masa susah, carilah sahabat sejati. Yang Nabi kata prasyaratnya bukan kerana apa-apa, bukan kerana dia ada jawatan, bukan kerana dia kaya raya. Nabi kata tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Sebab tuan-tuan tengoklah, kalau kerana jawatan, hilang jawatan, orang lari. Kan? Pegawai kerajaan jangan sombong dah. Pencen 60 tahun. No. Kalau masa sombong sangat masa tu, orang tak ada nak dekat kita pun. Jadi, sikap kita ni penting. Dekat dengan orang, boleh bertolak ansur. Yang kedua, kata Sayyidina Uthman, saya rangkumkan yang kedua dan ketiga. Saya ambil terjemahan tu muslimin muslimat, iaitulah orang bertakwa ni bila diterima satu perkara yang besar dalam dunia hidup ni, dia pandang ringan je. Tapi yang ketiganya, dalam urusan agama, walaupun kecil pada orang, dia pandang besar. Irtanama dzalik. Dunia ni, kata macam Nabi kata, macam sayap nyamuk je. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat jawatan, alhamdulillah. Hilang jawatan, tak jejas dia. Kalau dapat jawatan, katalah jawatan-jawatan penting ini untuk melaksanakan kalimah Allah Ta'ala. Dan jawatan boleh datang, boleh pergi. Dia tak ada risau sangat. Macam katalah, saya pun tak apalah, realiti sekarang kan. Tuan-tuan tengok politik negara kita ni. Mudah-mudahan kita tidak kecundang lah. Berapa kali bertukar, ni hari jadi menteri, besok hilang jawatan menteri, hari ni orang biasa naik jadi menteri. Menteri lah, sebab menteri ni berkuasa tuan-tuan. Dia boleh buat keputusan macam-macam. Tapi pada orang yang takwa, dapat alhamdulillah. Macam baru ni kan, 18 bulan je kerajaan jatuh. Sama-sama kita pun. Kan? Ada kawan-kawan saya lah, termasuklah sahabat kita lah, Datuk Zul, Dr. Zul. Saya nampak dia orang yang baik, orangnya warak, kuat bekerja. Antara legasi yang dia tinggalkan ialah, katanya ialah musa'adah, bantuan kepada fakir miskin yang terjejas dengan COVID-19. Puluhan juta daripada mawik dibelanjakan. Begitu. Dan orang kenal. Tetapi orang ilmuwan, dunia ni, ialah kalau orang yang hidup seadanya, tak adalah nak mewah-mewah sangat. Keperluan kita seadanya tuan-tuan kan. Masalahnya hidup terlampau mewah tu yang sayang kepada jawatan, pandang dunia besar sangat. Kan? Satu tuan-tuan, nikmat. Yang kedua, ujian Allah kadang-kadang besar datangnya dalam bentuk jatuh miskin, dalam bentuk daripada badan sihat diuji oleh Allah dengan sakit. Tapi orang bertakwa, dia kata, ini Allah Ta'ala uji aku.
kaya jatuh miskin, sihat jatuh sakit. Macam yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam kan. Nabi Ayub benda tak ada tuan-tuan. Anak ramai, pengaruh besar, harta banyak, badan sihat. Allah ambil sikit-sikit, anak seorang-seorang mati, harta sedikit-sedikit hilang. Yang ironisnya, daripada badan yang sihat, sakit yang teramat sangat, sehingga tak mampu nak bekerja sendiri, sehingga isterinya minta kepada Ayub, wahai Ayub, mintalah pada Allah supaya memberikan kesihatan balik kepada engkau, wahai suamiku. Apa jawab Ayub, tuan-tuan? Aku malu nak minta pada Allah, walaupun aku boleh minta, sebab Allah bagi sihat dah lama pada aku, Allah uji sekejap je. Itu yang Ayub marah pada isteri, lari. Dan Ayub kata, kalau aku sembuh balik, aku akan rotat pukul dia. Bila Nabi Ayub dah sihat balik, ini ujian Allah. Isterinya balik, simboliknya kerana dia telah berqasam, bersumpah, maka Allah Ta'ala kata, ambillah rumput-rumput, ujung rumput itu dan rotan, bukanlah rotan, maknanya kenakanlah sebagai jizyah atas ketidaksabaran isterinya itu. Kita sambung dulu tak? Tak bang. Setengah-setengah masjid dia bang juga dulu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin muslimat, Sayyidina Osman kata, urusan agama dia pandang besar. Halal, haram, orang cabar kita macam sekarang ni kan. Yang menentang agama cukup banyak ni. Kelompok yang ateis, kelompok Kristian ni memang sentiasa yang Allah Ta'ala sebut, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tak redha kepada kamu sehingga kamu mengikut kecenderungan mereka. Saya tak tahu betul ataupun tidak, tapi ada video sampai pada kita dalam YouTube kan. Mudah-mudahan tidak benar, tapi tak benar pun kita tengok anak-anak muda Arab berdansa, berjoget Arab ini katanya di Saudi Arabia. Mudah-mudahan, dan kita yakin tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Mudah-mudahan. Tetapi barangkali di Jeddah, di Dahran, dalam negara Saudi Arabia itu. Sebab Amerika, termasuk Amerika ni, disebutkan mereka tak akan senang dengan kedudukan orang-orang Islam. Termasuklah kalau tuan-tuan pergi Mekah. Saya percaya ramai kita dah pergi Mekah. Mudah-mudahan Allah bagi laluan bagi kita untuk ziarah Makkah. Nampaknya dah buka dah Makkah balik. Bolehlah insya-Allah. Ada rezeki sikit sebanyak tu kan. Tuan-tuan tengok di Makkah, Madinah, parabolanya cukup besar. Macam kita piring astro tu lah. Dan katanya boleh masuk apa saja siaran dari seluruh dunia ke Makkah dan Madinah, walaupun itu merupakan bumi haramain. Jadi kita kena peka dalam urusan agama, tuan-tuan. Pertahankan agama. Yang keempat, kata Sayyidina Osman, sangat jaga makanan, sumbernya dan makanannya, termasuklah pakaiannya daripada perkara-perkara yang haram. Yang pertama makanan tu haram, yang kedua sumber. InsyaAllah lah kita makanan tak adalah kita makan benda haram, tak. Ada kita ni nak minum arak lagi, tak ada. Makan babi, tak ada benda-benda haram kita tak makan dah. Tapi yang syubhah, kalau orang yang bertakwa, orang wara', syubhah pun dia tak makan. Syubhah ni ragu-ragu. Yang Nabi kata halal jelas, haram jelas,
antara halal dengan haram ni ada benda-benda yang syubhah. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Satu hari Nabi kata, inna rajulu yad'u Allah wa yaqul ya Rab, ya Rab. Ada lelaki yang mengangkat tangan pada Allah, berdoa, ya Allah, ya Allah. Kata Rasulullah, anna yustajabulah. Bagaimana doa dia Allah Ta'ala nak perkenankan? Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Makanannya haram, pakaiannya juga haram daripada sumber-sumber yang haram. Kita mujurlah tak ada ruang. Kita memang kalau kita ada ruang pun kita terlibat. Termasuklah rasuah yang sangat berluasa. Yang kelima, akhir sekali, Sayyidina Osman kata, tengok orang lain terlepas daripada azab Allah dan melihat diri sendiri sentiasa tak cukup amal, qad halakat, diri sendiri binasa. Jangan pandang rendah pada orang, tuan-tuan, ya. Jangan kata dia ni banyak asi, banyak maksiat. Mana tahu Allah Ta'ala beri hidayah, dia tukar jadi baik. Kan? Itu hadis Nabi kata. Saya ingatkan masa tak banyak. Nabi kata ada orang masa muda dia dengan syurga sehasta. Hujung hidup buat amal jahat, neraka. Ada orang masa muda dia dengan neraka sehasta. Hujung hidup dia bertaubat jadi orang soleh. Hujung hidup dia masuk syurga. Jadi kita ni muslimin muslimat jangan puas. Ini sebut ni bekalan itazawwadu. Cari bekal. Kita ni, saya selalu sebut, nak untuk dunia ni cukuplah seadanya. Tapi yang kita nak pergi tu, cukup tak bekal kita? Ni sekarang ni baca Quran. Kita kata ibadat umum ni cukuplah. Cari bekal untuk diri sendiri ni. Khusus ni. Sembahyang malam, puasa, banyakkan sedekah, baca Quran, hafal Quran. Cari bekal, tazawwadu. Itu bekalan kebahagiaan tu. Nabi kata tazawwadu. Innas safara ba'in wa innal bahra amin. Perjalanan jauh, lautan dalam. Sekali kamu dah masuk kubur, tak mungkin berpatah balik. Nak mati pun sampai Allah Ta'ala sebutkan. Ada orang nak mati, minta pada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tangguhkan kematian sikit. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah, aku nak jadi orang yang soleh. Allah Ta'ala jawab, bila sampai lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah lah. Saya saja ambil teks, saya ingat Prof Razak apa ada satu teks Al-Quran tu, innani bari'um minka. Kisah kita ambil ibrah lah. Satu orang ulama besar dulu, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Bashisha. Bashisha ini alim besar, orang saleh. Muridnya ribuan orang. Kalau dia mengajar itu ramai. Sampai orang pelajarnya sangat hormat. Dan dia orang saleh besar. Tapi Allah uji. Mudah-mudahan ujian tak kena pada kita lah. Allah uji apa, tuan-tuan? Datang satu orang perempuan yang cantik, jelita. Ni yang Nabi kata, atahum ra'atun zata husnin wa jamalin wa zata mansab faqala inni akhafullah. Datang wanita ini, goda dia. Tak makan godaan. Astagfirullah. Tapi digoda dengan beri minum arak. Bashisha. Syaitan pujuk. Tuan ni alim besar, minum arak sikit. Allah. Pahala banyak dah. Murid beribu dah. Tak jejah sikit je. Minumlah sikit. Akhirnya tergoda dengan pujukan wanita tadi, dia minum arak. Bila minum arak, mabuk.
Gelah pertama hang siapa, ingat-ingat lupa. Gelah kedua hang siapa, aku siapa. Tak ingat dah masa itu. Dan bila mabuk tu berzina dengan wanita ini. Besar ujian tuan-tuan. Kebetulan wanita ini ada suami. Bila berzina, mengandung perempuan ini. Bila mengandung dia kata kalau pecah rahsia ni, kata Basisha malu untuk guru besar, takkan buat berzina. Akhirnya nak tutup malu dengan hasutan syaitan, dibunuhnya perempuan tadi dan suaminya. Syaitan ni dia macam-macam taswis ni tuan-tuan. Waktu surah jin tu Allah cerita tu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Surah jin ayat 5. Ayat tu panjanglah. قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ فَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Ayat 5 Allah Ta'ala sebut ni. Ada manusia, rijalun minal ins, lelaki di kalangan manusia, ya'udzuuna bi rijalin minal jin, minta tolong lelaki di kalangan jin. Bila manusia minta tolong dengan jin, zaduhum rahaqa, syaitan dan jin ini menjadi semakin jahat dan sombong. Yang cerita bahasa tadi akhirnya dibunuh, dapat ditangkap oleh orang ramai dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Bila dijatuhkan hukuman mati, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, datang syaitan tadi, takut mati. Kata syaitan, wahai Basisha, aku boleh tolong kamu terlepas daripada hukuman mati. Kata Basisha, macam mana? Memanglah dia takut kena hukum mati ni. Kata syaitan tadi, hendaklah engkau mengaku bahawa Tuhan itu bukan Allah, tetapi Tuhan itu ialah aku, syaitan. Orang yang dah terdesak, desperate macam tu, dia pun dikatalah, kalau begitu aku mengakulah, kerana janjimu nak tolong aku ni, aku mengaku engkau lah Tuhan dan bukan Allah. Bila mengaku begitu, ingatkan lepaslah. Ini Quran sebutkan dalam ayat yang saya ambilkan. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fitatan naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Kata syaitan, aku melepaskan diri aku daripada engkau wahai Basisha, inni akhafullah. Kata syaitan, inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, kerana balasan Allah ini sangat keras. Dan akhirnya dalam kisah itu Basisha diambil nyawanya dalam keadaan kufur dan mendapat laknat Allah Ta'ala. Jadi maknanya muslimin muslimat, wasiat yang kelima ni, jangan pandang serong pada orang lain qad najat. Mudah-mudahan orang lain lah, kita doakan yang baik-baik. Dan wara'a wa yara nafsahu qad halakat. Kita sentiasa merasa amalan kita kurang, merasa dosa kita tak terampun dari Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ibadah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 wasiat ini insya-Allah dapat kita amalkan untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah, untuk menempati syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والشدائد والمرض والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله